Pastinya di segmen kali ini kita akan bincangkan tentang bisul. Siapa boleh dapat bisul ni, kenapa dia datang, dan juga ada golongan yang macam kanak-kanak, remaja ni sering kali mendapatnya. Ada yang berulang kali. Jadi apakah jawapan bagi semua persoalan ini kita akan bincangkan. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Syaruniza Mat Syair, pakar perunding bedah am KPJ Rawang. Terima kasih Doktor. Sudah datang bagi berkongsi tentang bisul ni. Mungkin ada di antara kita yang yalah macam kita sebut di awalnya tadi, tak ambil tahu pun pasal bisul ni. Tapi anda kata kalau kita dah terkena, dia punya sakit sampai nak buat kerja seharian pun tak boleh, Sofia, kan? Jadi macam mana tu permulaan ni? Adakah bisul ni sebab darah kotor ke, dijangkitan apa-apa ke? Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3 dan Malaysia kerana menjemput saya daripada Hospital Pakar KPJ Rawang. Okey, hari ini saya nak berkongsikan sedikit maklumat tentang topik hari ini berkenaan dengan bisul. Jadi tanya tadi kenapa ada setengah-setengah golongan yang seperti sering mendapat bisul, kan? Okey, sebenarnya bisul ni boleh dapat pada sesiapa saja, pada mana-mana peringkat umur. Okey. Tapi kalau macam kita lihat kenapa macam contohnya kanak-kanak sering mendapat bisul. Ini sebenarnya ada kena-mengena dengan kebersihan seseorang itu juga. Jadi kanak-kanak ni kadang-kadang dia ambil mudah berkenaan dengan kebersihan. Lepas main tak basuh tangan, ataupun kadang-kadang bila bermain dengan kawan-kawan, mana-mana kawan-kawan yang ada penyakit dia tak kisah pun. Dia campur saja, kan. Jadi bisul ni boleh berjangkit? Setengah-setengah bisul yang kat permukaan kalau kita sentuh boleh berjangkit. Setengah-setengah. Anda kata kalau bisul tu ada kat tangan seseorang tu, kalau kita bersalaman ke tersentuh ke, boleh terkena kat kita juga. Pada budak-budak lah, pada kanak-kanak. Okey, ini kita nak cakap tentang mungkin ada golongan dewasa juga yang terkena bisul. Tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan kita kena menjaga kebersihan lah. Tapi ada juga di antara orang dewasa ni yang dah jaga kebersihan, dah mandi guna sabun antibakteria dan sebagainya. Tapi tetap juga kena bisul berulang-ulang kali. Apakah mungkin sebab terjadinya perkara itu? Okey, kalau untuk dewasa, kadang-kadang selain daripada kita lihat pada persekitaran, kita kena lihat pada pesakit itu sendirilah. Contohnya pesakit itu mungkin ada masalah-masalah kesihatan yang dia tak sedar. Contohnya macam dia ada kencing manis. Jadi kalau ada kencing manis, kadang-kadang dia mudah dapat jangkitan kuman kerana imuniti dia agak rendah. Jadi kadang-kadang ada pula penyakit-penyakit yang agak jarang sebenarnya, tapi dia ada masalah imuniti secara lahir. Itu kena buat pemeriksaan lebih lanjut lah. Doktor, dia setengah ni mungkin bila dia kena bisul dan sebagainya, dia malu untuk berjumpa dengan doktor, dia malu untuk beritahu orang, tak nak dapat kerawatan dan sebagainya. Jadi, kalau dibiarkan, adakah kebiasaan akan hilang sendiri ataupun dia boleh melarat menjadikan tisu kita tu jadi rosak dan sebagainya? Okey, kalau peringkat awal, makna betul-betul peringkat awal lah, makna dia sedar dan dia tahu ini ada masalah. Kalau dia pergi jumpa doktor, dia boleh dapatkan rawatan tanpa pembedahan. Kadang-kadang dengan antibiotik, lepas tu tuaman pada bahagian yang bengkak merah tu, bisul yang kecil tu kadang-kadang boleh sembuh dengan sendirinya. Tapi dia kena pastikan betul-betul sebab bisul ni sebenarnya ada banyak jenis. Kita orang Melayu panggil semua bisul, tapi dari segi terma perubatan dia ada macam absces, ada kebangkel, ada infected sebaceous cyst, cellulitis, necrotizing fasciitis. Semua ini memerlukan rawatan-rawatan pembedahan yang berbeza. Jadi dia kena kenal pasti betul-betul apa masalah dia. Okey, jadi kita sebagai orang biasa ni, kita tak tahu tau. Macam doktor cakap, semuanya bisul. Jadi apa mungkin perbezaan-perbezaan yang mungkin doktor boleh kongsikan tadi, dan macam mana cara kaedah rawatan yang sesuai? Okey, kalau macam contohnya absces, absces tu bisul juga. Jadi kalau absces ni apa yang perlu dilakukan adalah pembedahan, kita panggil IND, incisional and drainage, di mana kita buat satu torehan pada kulit tu. Lepas tu kita akan keluarkan semua nanah dan kita akan cuci bahagian dalam cavity itulah sampai bersih. And then kalau contohnya kalau penyakit apa lagi? Kebangkel. Kebangkel tak cukup dengan torehan. Kebangkel kita perlukan kita perlu buang kulit yang terlibat. Jadi maknanya pembedahan tu akan jadi bergantung pada saiz kebangkel. Kemungkinan dia akan dapat satu sebesar 20 sen lubang ataupun sebesar 50 sen ke sebesar pinggan ke pun boleh jadi. Kita panggil saucerization. Saucerization memang kita kena buang semua tu, kulit-kulit tu. Kemudian kalau macam infected sebaceous cyst, tak cukup dengan pembuangan bahagian-bahagian terlibat, kita perlu buang kantung dia. Dia ada kantung. Infected sebaceous ni dia sebab tersumbat kilang lemak dia ataupun kilang minyak, jadi kita perlu buang semua kilang tu. Jadi itu pembedahan yang lain pula.
Baik, kita melihat begitu banyak jenis dan setiap satu ini perlu dilihat oleh doktor sendirilah supaya untuk menentukan rawatan itu. Dan adakah ini kebiasaannya menjadi satu perkara yang normal untuk melalui pembedahan bila kita mendapat bisul ni, doktor? Macam saya kata tadi, kalau macam pada peringkat awal, ada setengah-setengah jenis bisul yang boleh dirawat dengan antibiotik. Tapi betul-betul peringkat awal lah. Maknanya dia belum berlaku pengumpulan nanah, belum berlaku perebakan semua. Dia boleh dengan antibiotik saja. Tapi kebanyakannya memerlukan pembedahan, sama ada pembedahan kecil atau pembedahan besar. Baik. Tapi nasihat doktor kan, kita ni sebagai orang biasa kalau nampak bisul kita jangan picit kan? Betul. Sebab takut dia merebak bakteria apa semua tu kan? Ya, betul. Jadi jangan buat sendiri. Jangan picit benda tu. Kita pantang lah, ada benda-benda je macam nak ambil jarum, nak cucuk kan. Jangan lepas ni. Okey, kita ada perkongsian yang dikongsikan seorang pengalaman seorang pesakit bisul ini yang bukan sahaja sekali dua tapi berkali-kali di tempat yang sama. Jadi kita nak dengarkan apakah jalan penyelesaiannya. Jom. Bagai Igawan Ngari, gadis berusia 25 tahun ini tidak menyangka benjolan kecil yang disangka jerawat biasa boleh membawa kepada masalah bisul yang lebih besar. Mengimbau kembali masalah yang menimpanya hampir sedekad lalu, Nur Anisa Muhammad Azmi terpaksa menyembunyikan rasa tidak selesa akibat bisul daripada pengetahuan keluarga kerana malu. Malah benjolan merah tersebut beberapa kali menyerang kawasan belakang badan yang sama meskipun sudah diubati. Masa kena bisul tu mula ingat macam jerawat, tapi lama-lama dia makin membesar tau. Dia jadi warna merah, and then bila saya tekan sakit lah, sakit, and then lama dia macam bernanah. Masa tu saya tak bagi parents saya sebabnya saya takut. Macam mana parents saya tahu bila saya duduk tu dia pecah, and then parents saya tanyalah kenapa ada darah tu dekat seluar saya kan. And then saya barulah saya beritahu parents saya yang saya ada bisul. Seingat saya lah, time saya kena bisul tu dia punya besar macam duit 50 sen. Parents saya baru bawa saya pergi jumpa doktor lah. Doktor masa pergi klinik tu, doktor ada buat sedikit surgery untuk buang dia punya mata tu. Ada time yang saya kena, parents saya buat rawatan secara tradisional, like diorang gunakan biji aning kalau tak silap saya, itu macam ubat Cina tau. Diorang sapu tampal dekat kawasan bisul tu, diorang kata itu untuk mengecutkan bisul tu. Tapi dia naik lagi yang kali ketiga, tapi itu kat bahagian lain pula. And then iaitu parents saya pun decide untuk bawa ke klinik untuk doktor buat sedikit surgery juga untuk keluarkan biji bisul tu, mata bisul tu, sorry. Apa yang saya boleh katakan bila kena bisul ni kan, dia sangatlah sakit sebabnya dia pedih tau. Sebab kat bahagian bila kita duduk kita tak rasa selesa, and then sebab dia punya nanah terlampau banyak, and then darah, pedih lah. If kita nak mandi pun kena kat kawasan situ. After saya punya surgery tu, parents saya kena jaga saya sikit lah. Maksudnya tak boleh nak mandi, kena cuci luka tu, tak boleh nak kerap mandi sangat. Bila dah besar ni rasa fobia lah kalau kita kena lagi bisul tu, sebab kita dah tahu kan macam mana perasaan kena bisul, sakit dia macam mana. Kalau nak elakkan terkena bisul lagi, mesti kena jaga kebersihan lah. Lagi satu, kena pastikan lah pakaian kita guna tu sentiasa bersih. Bisul ni sebenarnya banyak komplikasinya. Ya. Ada kata kalau kita tidak merawat dengan kadar segera, kadar cepat, saya rasa ianya boleh merebak. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, saya rasa bukan sahaja bisul ini berlaku di satu badan, bukan satu badan tapi satu tempat sahaja, tapi ianya mungkin boleh merebak ke tempat lain kan. Itu menjadi masalahnya, dan mungkin doktor sendiri boleh memberikan komen berkenaan dengan kes yang kita baru saksikan tadi. Okey, pertamanya saya kurang jelas dia punya sakit tu, dia kata dekat bahagian belakang, maksud dia belakang badan ataupun bahagian, contohnya bahagian dekat dengan tubuh kan. Lepas tu masa umur berapa dia kena, masa kecil ataupun baru-baru ni.
Okay, kalau macam masa kecil, kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, kita kena tengok persekitaran masa tu. Mungkin dia pergi taska, pergi rumah pengasuh. Jadi kita kena periksa kawasan yang dia selalu dihantar tu. Kadang-kadang mungkin kat situ ada kanak-kanak lain yang turut sama ada jangkitan kuman. Kalau remaja bagaimana, doktor? Kalau remaja biasanya kalau macam dia tak ada di kawasan-kawasan taska ataupun tempat-tempat yang sempit, jadi dia kena tengok balik dia punya masalah kesihatan lain macam saya cakap tadi. Periksa darah untuk cek kencing manis ataupun kalau perlu jumpa dengan pakar kulit. Pakar kulit untuk dia buat pemeriksaan sama ada penyakit-penyakit contohnya autoimun yang lain yang menyebabkan dia punya imuniti rendah yang perlu dirawat secara ubat lain lah, selain daripada antibiotik. Selain daripada itu, kalau apa yang dia boleh lakukan, dia kena pastikan dia selalu membersihkan badan dengan sabun yang ada antiseptik. Pastikan kawasan persekitaran dia, di bilik dia, kapan di sekolah dia sentiasa bersih. Dan kadang-kadang ada doktor yang mungkin akan memeriksa lebih lanjut lagi sebab ada setengah-setengah kes kita panggil sebagai carrier kepada kuman-kuman yang menyebabkan abses ni. Jadi kalau kes-kes macam tu, doktor akan membuat suapan hidung contohnya untuk memeriksa mungkin kuman tu ada kat situ. Okey, andai kata kalau ada di antara kita yang mungkin ikhtiar, mungkin menggunakan cara kaedah rawatan tradisional, jadi apa pandangan doktor pula tentang perkara ini? Kalau tanya saya, terus terang saya cakap, elakkan daripada melakukan kaedah tradisional lah. Sebab kaedah tradisional ni, satu dia tak ada kajian yang betul. Kan? Jadi kadang-kadang ubat-ubat yang dia letak tu cuma macam kontrol symptoms, contohnya kontrol sakit sikit, tapi dia punya punca kuman tu masih ada di situ. Jadi kita perlu keluarkan kuman itu untuk elakkan daripada berulang. Kalau tidak, dia punya komplikasi kalau kita tak rawat dengan betul pada peringkat awal, komplikasi dia akan jadi lebih teruk dan rawatan lebih sukar. Sebab saya ada terbaca yang mana mungkin ada yang kena bisul tu, mereka kata ambil kain yang panas, tuam dan dia letak dekat bahagian bisul tu. Kan? Itu kalau peringkat awal boleh kan? lagi. Yang tu peringkat awal boleh lagi kan. Tapi anda kata kalau dah merebak dan sebagainya. Jangan. Macam saya bacakan tadi ada antara jenis-jenis bisul termasuknya cyst dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, contohnya individu ni dibiar dan sebagainya, apakah antara komplikasi yang boleh berlaku, doktor? Okey, kalau kita biarkan jangkitan kuman peringkat awal ni, kerana dia kalau dia pecah keluar tak apa. Kalau pecah keluar maknanya kita just buat dressing, should be okay. Tapi kalau dia pecah ke dalam dan merebak contohnya, dia masuk ke dalam salur darah ataupun dia merebak ke bahagian-bahagian lapisan bawah kulit, sehingga terbentuknya necrotizing fasciitis. Necrotizing fasciitis ni di mana dia makan bawah kulit tapi kulit nampak okey lagi. Bila kita buat pembedahan, baru kita perasan dia punya kat bawah kulit tu semua dah mati semua. Jadi terpaksa rawatan pembedahan tu terpaksa dilakukan dengan agak besar. Dan sembuh dia memang lagi lama lah. Sebab saya ada terbaca juga yang mana mungkin terkena bisul ni, bisulnya kerap kali berulang dapatlah kan. Tapi bila dah periksa dengan doktor, doktor mengesahkan bahawa dia terkena kanser kulit. Jadi adakah disebabkan bisul juga boleh terkena kanser kulit atau sebagainya? Bukan bisul itu menyebabkan kanser kulit, tapi mungkin dia sudah ada kanser pada peringkat awal. Jadi bila dia ada kanser, dia punya sistem imun dah agak terganggu. Jadi dengan itu dia senang dapat jangkitan. Baik. Baik, akhir sekali doktor nasihat kepada orang ramai yang mungkin keluarga mereka ada bisul dan sebagainya, apa yang patut mereka lakukan? Silakan doktor. Okey, pertama sekali saya nasihatkan kepada semua di sana, kalau boleh pertama sekali mesti jaga kebersihan dengan betul. Selepas kita melakukan apa-apa aktiviti, harus membersihkan tangan sebelum menyentuh benda-benda lain, dan apa-apa peralatan yang kita gunakan juga mesti dibersihkan dengan betul. Yang kedua, sekiranya ada pembengkakan ataupun apa-apa merah kat kulit yang kita tidak pasti, cuba dapatkan khidmat profesional lah, rawatan profesional, pergi klinik, minta tolong doktor cekkan dan sahkan penyakit-penyakit itu, jenis-jenis bisul tu sama ada cukup dengan antibiotik atau memerlukan pembedahan. Okey, itu dia saranan dari doktor. Jadi anda semua kena jaga kebersihan diri anda, dan bukannya kita duduk dekat atas bantal boleh tumbuh bisul, bukannya. Diorang dulu cakap kan. Okey, jadi kena jaga kebersihan itu yang paling penting. Betul, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Syaroniza Mat Syahir, pakar perunding bedah am di KPJ Rawang sudi belakang masa, dan semoga ini memberikan satu untuk kita terus berjumpa dengan doktor sekiranya kita ada mengalami masalah bisul.